الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير ربنا انفعنا بما علمتنا رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العلي العظيم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman yang memabukkan itu dan judi dan begitu juga menyembah berhala dan juga bertenung ataupun menilik nasib itu adalah merupakan perbuatan keji yang termasuk dalam pekerjaan syaitan. Maka hendaklah kamu jauhinya, moga-moga kamu beroleh keuntungan. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan menghendaki an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Syaitan menghendaki berlakunya permusuhan, begitu juga kebencian di antara kamu apabila memasuki urusan dengan memasukkan urusan al-khamri wal maisir, memasukkan dengan masalah ataupun urusan arak dan juga judi. Wal suddakum an dzikrillah wa anis salah, dan ia juga yakni syaitan hendak menghalangi kamu dari mengingati Allah Subhanahu wa taala wa anis salah, dan begitu juga daripada kamu mengingati Allah taala dalam solat. Fahal antum muntahun, maka mahukah kamu berhenti? Persoalan daripada Allah taala. Surah Al-Maidah ayat yang ke-90 sehinggalah ayat yang ke-91. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara mukadimahnya, ayat ini Allah Ta'ala mempertegaskan mengenai larangan-larangan yang dikenakan. Yakni yang pertama mengenai arak, dan yang kedua mengenai judi, yang ketiga mengenai penyembahan berhala, dan yang keempat ialah menilik nasib ataupun kita sebutkan pada zaman kita sebagai mengetahui ataupun merujuk tukang bomok ataupun dukun ataupun pawang dalam hendak mengetahui nasib dan takdir kehidupannya. Maka empat-empat perkara ini Allah Ta'ala disebutkan bahawasanya rijsun min amali syaitan. Ianya adalah merupakan perkara keji yang telah dijadikan sebagai pekerjaan para syaitan. Maka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ketika itu fajtanibu, maka berjauhilah kamu daripada perkara tersebut. Moga-moga kamu akan beroleh keuntungan. InsyaAllah pada petang ini kita akan lihat mengenai subtopik yang seterusnya, mengenai pengaruh dan kekuasaan iman di dalam jiwa seseorang Muslim yang mengatasi segala pengaruh-pengaruh yang pernah kita bahaskan. Antara pengaruh yang pernah kita bahaskan ialah pengaruh kebiasaan, yang ini kita bahaskan pada 2 minggu lepas. Dan sebelum ini juga kita telah menyebutkan pengaruh
bagaimana sikap takbur ataupun ego, ataupun sikap ujub, yang dibangga diri, ianya juga akan memberi pengaruh terhadap kecelaruan ataupun kerencatan terhadap peningkatan dan juga penguasaan iman. Begitu juga dengan pembawaan daripada dorongan hawa nafsu ataupun hati nurani. Hati nurani yang ingin melakukan kerosakan, melakukan kemusnahan, ini semua juga akan mempengaruhi dan juga merencatkan peningkatan dan penguasaan iman di dalam jiwa manusia. Maka hari ini kita akan lihat bahawasanya bagaimanakah pengaruh keimanan ini dapat mengatasi segala perkara yang kita sebutkan sebelum daripada ini, iaitu pengaruh-pengaruh yang telah saya nyatakan sebentar tadi mengenai pengaruh ataupun penguasaan iman dalam diri manusia. Maka kita mulakan kuliah kita pada petang ini dengan melihat dalam surah Al-Ma'idah, iaitu larangan untuk meminum arak dan juga larangan terhadap 3 perkara yang lain, iaitu judi, begitu juga sembah berhala dan juga mengenai tenung nasib ataupun tilik nasib pada ketika itu. Maka larangan-larangan ini Allah Ta'ala sertakan pada permulaannya, ya ayyuhallazina aman, iaitu larangan ataupun suatu khitab ataupun suatu ucapan ataupun kita katakan suatu konsonan penyataan kata dari Allah Ta'ala bahawasanya wahai orang yang beriman. Maka di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu larangan yang akan aku sebutkan ini akan diikuti untuk tidak dilaksanakan oleh seseorang ialah bagi mereka yang beriman saja. Bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka tidak akan mengambil intipati ayat ini sebagai ayat larangan. Sebaliknya, intipati ayat ini akan diketepikan. Maka dorongan-dorongan yang kita sebutkan tadi, dorongan dari segi aspek naluri dan juga pembawaan diri, naluri rasa nak minum arak, naluri rasa nak main judi, naluri rasa nak sembah berhala, naluri rasa nak tilik nasib, naluri rasa nak tikam ekor, naluri nak rasa nak rujuk dengan tok bomok, tok pawang misalnya kata. Maka naluri-naluri ini tidak akan merujuk kepada naluri iman ataupun keimanan yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dengan pengaruh yang menggagalkan iman, iaitu dari segi aspek kebiasaan. Saya dah biasa minum arak, takkan saya nak ikut ayat ni. Saya dah biasa main judi, takkan saya nak berhenti. Maka ini semua akan mempengaruhi. Sebab itu Allah Ta'ala mulakan ayat tersebut dengan menggunakan lafaz wahai orang yang beriman. Maka dengan aspek tersebut pada petang ini kita akan bahaskan bagaimana pengaruh kekuasaan iman ini dapat mengatasi segala pengaruh-pengaruh yang negatif yang telah kita nyatakan sebelum-sebelum daripada kelas pengajian ini. Maka perkara pertama, kata Dr. Yusuf Qaradawi Hafizallahu Ta'ala, untuk kita memerdekakan diri kita daripada pengaruh kebiasaan, dari segi pengaruh adat, dari segi pengaruh naluri yang tidak baik, dari segi pengaruh kawan, dari segi pengaruh persekitaran, maka kata Dr. Yusuf Qaradawi, manusia pada ketika itu memerlukan suatu kekuatan yang sangat sengit, yang sangat kuat untuk mengatasi naluri ataupun pengaruh-pengaruh yang negatif tadi. Maka dia kata tidak akan dapat mengalahkan semua benda-benda yang kita sebutkan sebagai negatif ini, melainkan kata pengarang bahawasanya kita mempersenjatakan diri kita dengan kekuatan yang dinamakan sebagai kekuatan iman kepada Allah SWT. Ambillah kita kata hari ni ambil pil suplemen ke, kita duduk dalam suasana yang baik sekalipun, tetapi dalam hati kita naluri pembawaan diri kita masih cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Datanglah suasana yang baik, datang kawan yang baik, tetapi diri kita tidak mahu berubah. Ketika itu kata pengarang bahawasanya kamu tak boleh buat apa, melainkan kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang akan membolak-balikkan diri kamu, lalu kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sinilah pengarang nak mengajar kepada kita bahawasanya yang hanya boleh melawan naluri-naluri negatif ataupun kita katakan pengaruh-pengaruh yang negatif ini, kata pengarang, tidak lain dan tidak bukan apabila kamu mempersenjatakan diri kamu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan beliau menyatakan bahawasanya dalam aspek ini juga bahawasanya masyarakat juga tidak mampu nak membebaskan kamu ataupun nak menanamkan iman kepada kamu secara keseluruhan. Sebaliknya, hendak bantu boleh. Kita membentuk bi'ah soleh boleh. Kita mencerminkan kehidupan Islam. Kita buat program dalam surau dan masjid. Kita buat karnival Islam, buat macam-macam. Boleh.
tetapi bukan 100% menjaminkan bahawa manusia boleh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya berbalik dan bertitik tolak kepada kehidupan manusia tersebut. Kalau dia nak berubah, dia boleh berubah. Kalau dia tidak mahu berubah, maka dia tidak mahu ataupun dia tidak akan berubah. Maka pengarang menyebutkan secara jelas, benda ini pernah dijadikan sebagai satu eksperimen di peringkat Amerika Syarikat. Di situ dia kata bahawa pengaruh kebiasaan telah menguasai masyarakat. Apabila masyarakat menjadikan kebiasaan hidup mereka ini minum arak, maka pada ketika itu pemerintah dan pemimpin melihat masyarakat sibuk ataupun menjadi kebiasaan dan tabiat mereka minum arak, sehingga kan produktiviti dari segi aspek akhlak ataupun nilai moral pada ketika itu tidak boleh dibendung. Nilai yang tidak baik tidak boleh dibendung. Kemudian nilai yang jahat semakin menular. Maka ketika itu Amerika Syarikat telah meletakkan larangan untuk mereka-mereka yang meminum minuman keras ini, yang mana larangan tersebut adalah larangan yang tidak dibenarkan. Maksudnya dia nak cuba cegah. Dan apabila pencegahan tersebut telah dibuat pada tahun 1918, kerana melihat bahawasanya banyak masalah yang berlaku dalam masyarakat, maka pada tahun 1933 mereka terpaksa hapuskan kembali enakmen ataupun penggubalan undang-undang mengenai larangan minum arak. Sebab benda itu dah jadi kebiasaan. Dan larangan dia adalah larangan yang bersifat tidak menyeluruh. Misalnya kata kalau di barat menyatakan boleh minum arak, tetapi dengan syarat jangan minum arak sehingga dalam keadaan membandung boleh membahayakan nyawa orang. Jangan minum arak di luar premis sehingga boleh bergaduh ataupun merosakkan harta benda awam. Maka larangan dia itu masih dalam larangan yang tidak menyeluruh. Bila mana larangan tidak menyeluruh, berarti di sana akan ada lagi masalah-masalah yang timbul, yang mana menyebabkan pada ketika itu enakmen ataupun undang-undang yang pernah mereka asaskan pada tahun 1918 terpaksa mereka gubal kembali pada tahun 1933 sehingga mereka menghapuskan undang-undang tersebut. Kerana mereka melihat bahawasanya benda ni tak boleh selesai masalah. Dan apabila kegagalan ini dilihat, maka bererti bahawasanya enakmen ataupun undang-undang manusia pada hari ini dia tidak boleh melebihi daripada undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu di dalam perkara tersebut mereka terpaksa memikirkan kaedah dan jalan yang lain dalam melaksanakan undang-undang yang dapat membentuk masyarakat dan juga negara. Dan sebab itu Islam menyatakan bahawasanya arak itu adalah merupakan ibu kunci segala kejahatan. Dan kisah yang sangat masyhur apabila seorang abid, seorang yang beribadah yang sangat hebat, apabila dia ditawan ataupun apabila dia terperangkap, dan terperangkap dengan 3 perkara yang dinamakan sebagai kemaksiatan. Yang pertama, dia terpaksa berzina dengan seorang pelacur. Yang kedua, sama ada kalau dia tidak mahu berzina, maka dia perlu membunuh anak yang kecil. Yang ketiga, kalau dia tidak mahu berzina, tidak mahu membunuh anak yang kecil, maka dia dipaksa untuk minum arak. Maka setelah pertimbangan yang dibuat, maka dia mengatakan bahawasanya kalau bunuh anak melibatkan 2 nyawa. Kalau berzina maka melibatkan zuriat yang baru. Maka baik aku minum arak kerana benda itu adalah merupakan hasil daripada dosa aku sendiri. Maka setelah mana minum arak, lalu beliau mabuk dan akhirnya beliau berzina dan juga membunuh anak yang kecil. Di sinilah Islam mengatakan bahawasanya bagaimana pengaruh arak ini dia boleh menggagalkan keimanan dan buka ataupun pintu segala maksiat ataupun pintu segala kejahatan yang ada pada hari ini. Maka tidak kita kena kembali kepada kaedah yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fajtanibu, kamu kena jauhi. Jauh ini Allah Taala nak bagi tahu minum tak boleh. Maksudnya kamu kena jauh. Jauh ni maksudnya bukan Allah Taala kata jangan minum. Allah Taala kata jangan hampiri pun terhadap dosa ataupun perkara arak tersebut. Sama juga dalam masalah zina. Allah Taala kata kamu kena jauhi daripada zina. Kerana zina tersebut dia akan merosakkan diri kamu. Allah Ta'ala tak sebut, Islam tidak sebut kamu jangan berzina dalam penyataan-penyataan lain semikian, tetapi nak bagi tahu bahawasanya wala taqrabu, jangan hampir. Bukan kata buat, hampir pun tak boleh. Kerana bila kamu hampir, perkara tersebut akan membawa kamu kepada perbuatan tersebut. Sama juga dengan arak. Dalam arak, Nabi sebutkan dalam hadis bahawasanya aku laknat 10 golongan yang ada dalam masalah arak. Orang yang meminum
orang yang diberi minum, orang yang perah, orang yang diperah, mana kita tak perah tapi orang perah untuk kita. Kita tak beli, kita beli ataupun kita tak beli, orang hadiahkan untuk kita. Tak boleh. Nabi nak bagi tahu bahawasanya bagaimana dosa arak ini adalah dosa yang sangat hebat. Kembali perbahasan kita bukan nak bahas pasal arak, tapi kita nak bahas bahawasanya bagaimana ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah, apabila Allah Ta'ala turunkan mengenai ayat 90 hingga 91, mengenai larangan secara qat'i, secara pasti, secara keseluruhan bahawasanya arak tidak boleh diminum. Maka pada ketika itu kita mendapati para sahabat radhiyallahu anhum ridwanullahu alaihim, ketika itu mereka terus meninggalkan tabiat dan kebiasaan meminum arak secara terus-menerus. Tetapi di sini kita perlu faham, dalam kita membahaskan pengaruh kebiasaan ataupun kita katakan negatifnya kebiasaan pada perkara-perkara yang munkar, maka ianya memerlukan masa dan tempoh. Jadi seseorang yang mana dia ni kaki arak pada hari ini, pada zaman Nabi, pada ketika itu, zaman jahiliah, maka pada ketika itu Islam turun arak ataupun turun cela arak tersebut sebanyak 2 kali. Benda ini kita lihat di dalam Al-Quran. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-219. Ya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Allah Ta'ala kata kamu ditanya oleh mereka wahai Muhammad mengenai isu arak dan juga judi. Bagi tahu kepada mereka bahawasanya arak dan juga judi ini dia ada dosa dan dia juga ada manfaat. Manfaat tersebut manfaat jangka masa pendek yang kamu nampak. Bahawasanya arak seolah-olah kamu kata boleh menyelesaikan masalah. Judi seolah-olah bila kamu untung, bahawasanya itu keuntungan masa yang pendek. Tetapi kata Allah Ta'ala, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa dia, keburukan dia lebih besar daripada manfaatnya. Kamu nampak manfaat yang jangka pendek, sebenarnya dari segi mafsadah, kerosakan dan keburukan dia jangka masa panjang. Kamu tak nampak pada hari ini. Bila kamu kalah judi, kamu terpaksa mengambil harta ataupun mengambil keperluan yang mana kamu dah beri kepada nafkah kamu, yang kamu telah beri kepada isteri dan juga anak kamu. Kamu terpaksa mencuri, kamu terpaksa bertekak dengan anak dan isteri kerana terpaksa mengambil duit yang telah diperuntukkan untuk keluarga. Maka di sana adalah merupakan keburukan yang kamu tak nampak jangka masa panjang. Begitu juga arak, bahawasanya kamu rasakan bahawasanya dia boleh menyelesaikan masalah. Sedangkan arak ini dia adalah merupakan khamrun, yang mana khamrun ini yang disebutkan oleh Sayyidina Umar bahawasanya dia adalah menutupi kewarasan akal. Bila menutupi kewarasan akal, ketika itu kamu tak tahu dan tak boleh jangka bahawasanya Allah Ta'ala dah nyatakan bahawasanya innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Allah Ta'ala dah bagi tahu bila kamu minum arak, syaitan akan tanamkan permusuhan, kebencian di antara kamu. Ini kamu tak nampak. Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawasanya kebaikan yang kamu nampak itu adalah kebaikan yang bersifat jangka masa pendek. Tetapi keburukan, kata Allah Ta'ala, wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Keburukan, dosa yang lebih besar yang kamu tak nampak, memang kamu tak nampak. Lalu Allah Ta'ala kata benda itu tidak jadi haram lagi. Cuma Allah Ta'ala bagi tahu benda itu buruk berbanding dengan kebaikan. Ayat yang kedua kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah mana Sayyidina Ali karamallahu wajah radhiyallahu ta'ala anhu tersilap dalam bacaan surah Al-Kafir. Sepatutnya la a'budu ma ta'budun, jadi a'budu ma ta'budun. Sepatutnya kami tidak menyembah, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah wahai orang kafir. Tetapi dalam bacaan solat Sayyidina Ali tertukar, a'budu ma ta'budun, aku menyembah apa yang kamu sembah. Maka disebabkan ayat yang tersilap ini kerana ketika itu Sayyidina Ali masih dalam keadaan mabuk dan mengimami solat. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat yang lain. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang yang beriman, jangan kamu mendekati, jangan menghampiri solat ketika mana kamu dalam keadaan mabuk, sehinggalah kamu faham apa yang kamu ucapkan. Maka teguran ini kepada puncanya kepada Sayyidina Ali. Maka ini ayat yang kedua yang Allah Ta'ala nak bagi tahu siapa-siapa yang nak minum arak, ketika mana dia nak solat, jangan minum arak dulu. Ataupun ketika mana nak solat, kena faham dulu apa yang dia ucapkan. Dengan erti kata yang lain, kewarasan tersebut sudah berlaku. Kalau masih dalam keadaan tak waras,
masih dalam keadaan tak sedar apa yang diucapkan, maka kata Allah Ta'ala, la taqrabus solat, jangan hampiri solat. Ini ayat yang kedua. Maka ayat yang ketiga, setelah mana pendidikan Allah Ta'ala sebanyak 2 kali dan 2 ayat ini, Allah Ta'ala mula-mula bagi tahu arak ini tidak baik dan sebagainya. Kali kedua Allah Ta'ala kata jangan kamu solat dalam keadaan kamu mabuk. Dan yang ketiga barulah Allah Ta'ala turunkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 hinggalah ayat 91. Dan sekali ini Allah Ta'ala turunkan secara qat'i, secara pasti tak boleh minum langsung. Jangan kata minum sebotol, setitik pun tak boleh. Dalam bab ini perlu jelas tuan-tuan, arak ini walaupun kita katakan bahawasanya Nabi menyatakan bahawasanya kullu muskil khamr, setiap benda yang memabukkan itu dinamakan arak. Wa kullu khamrin wa kulli khamrin haramun, dan setiap perkara yang memabukkan itu pastinya haram. Maka di sini timbul syubhat ataupun timbul keraguan mengatakan, saya Ustaz minum setitik saja. Setitik tak mabuk Ustaz. Jadi dalam hadis Nabi kata setiap perkara yang mabuk itu haram, arak. Maka saya minum setitik tak mabuk Ustaz. Jadi dalam bab ini jangan kita kiaskan menggunakan otak kita. Fahami hadis bahawasanya Nabi menyatakan perkara yang memabukkan itu sikit atau banyak. Dalam hadis yang lain Nabi kata tetap dinamakan arak yang mana dia haram. Tetap tak boleh. Tetap tidak boleh. Maka dalam bab ini bila mana Allah Ta'ala turunkan surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91, maka Allah Ta'ala kata arak, judi, sembah berhala dan tilik nasib ini tidak dibenarkan. Maka pengharaman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini diambil dan dituruti ataupun ditaati oleh manusia pada ketika itu tanpa berbelah bagi. Di sini timbul persoalan, macam mana sahabat-sahabat Nabi ridwanullahu alaihim boleh meninggalkan tabiat buruk tersebut dalam keadaan kita kata sekelip mata. Di sinilah para ulama berijtihad yang bahawasanya dengan kehebatan ataupun dengan sunnatut tadarus, iaitu sunnah meraihkan pemeringkatan, menyebabkan manusia ketika itu yang pernah hidup dalam zaman jahiliah minum arak. Maka bila mana Allah Ta'ala turunkan ayat pertama, ayat kedua, maka ayat ketiga, secara ayat yang terakhir menyatakan bahawa searak tak boleh minum. Maka pada ketika itu mereka sudah ada pendidikan bahawasanya memang tak boleh minum secara keseluruhan. Yang mana dalam riwayat mengatakan ada yang tengah minum di baling botol, ada yang dalam mulut diluah dan diludahkan, ada yang kat rumah banyak tempayan dipecahkan. Maka ini tindakan spontan. Mana datang tindakan spontan? Datangnya daripada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tengok macam mana kita buat hari Isnin ni semayang, kita hari Isnin ni kita buat puasa sunat, dan cuba kita lajakkan kita punya sahur tersebut dekat-dekat waktu imsak. Kemudian kita test makanan tersebut, ini puasa sunat ni, bukan puasa wajib ni, puasa sunat. Makanan tersebut dalam mulut kita, ketika mana masuknya waktu azan, kita nak telan ataupun kita nak buang. Kalau kita telan, batal puasa. Kalau tak telan, kalau buang, kita akan fikir, rugi tu, rezeki jangan ditolak. Inilah satu eksperimen yang boleh kita buat. Tetapi saya tak kata jangan buat waktu fardu, jangan buat waktu puasa fardu, buat waktu puasa sunat. Misalnya kata, nak bagi tahu di sini penilaian kita bukan isu membazir. Penilaian kita pada ketika itu kita sudah sampai batasan. Yang mana batasan tersebut kalau kita langgar, sama ada kalau dalam bab puasa, kalau kamu langgar, kamu dikira sebagai tidak berpuasa. Kalau dalam bab arak pada hari ini, bila kamu langgar, kamu sudah melanggar peraturan ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang nak maksudkan bahawa perkara tersebut adalah perkara yang haram. Di sinilah kedudukan yang dinilai adalah kedudukan pada iman. Maka di dalam perbahasan yang lain, kalau kita buka dalam buku Dr. Yusuf Qardawi dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, halal dan haram dalam Islam, menyatakan secara jelas bahawasanya isu dan permasalahan yang berlaku pada hari ini, apabila seseorang yang bertaubat daripada memiliki arak atau peminum arak, dia ada kilang arak misalnya kata, kemudian arak tersebut banyak, ataupun dia ini minum arak, tapi kat rumah dia tu banyak arak yang masih berbaki, ada Jack Daniel, ada Guinness Stout, ada Carlsberg, ada macam-macam. Lalu ketika itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka timbul persoalan, adakah dikira membazir sekiranya dia buang arak tersebut kerana benda tersebut dibelikan dengan duit, ataupun ataupun arak tersebut boleh dijual kembali di kedai-kedai ataupun kawan-kawan yang minum arak di kalangan non-muslim, maka duit tersebut boleh diambil untuk disedekahkan. Maka di dalam hadis Nabi SAW secara mafhum dan jelas menyatakan, Nabi kata bahawasanya tidak dibenarkan untuk kamu menjual kembali
ataupun kamu menghadiahkan kepada orang lain, kerana di sana larangan daripada Nabi secara laknat, kata Nabi bahawasanya tidak boleh menghadiahkan, tidak boleh membeli dan menjualkan perkara tersebut. Di sini penilaian dia tidak mengikut kepada ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, tidak dikira sebegitu. Kerana peristiwa ataupun isu di sini ialah kamu melibatkan satu nas yang qat'i dalam hadis yang sahih menyatakan bahawasanya barang siapa yang memiliki arak ataupun barang siapa yang ada arak ataupun dia ni dah bertaubat daripada minum arak lalu dia nak jual, tidak dibenarkan, kerana Nabi telah melaknat 10 golongan dalam permasalahan arak. Maka dalam bab ini kita tidak bertitik tolak kepada isu pembaziran, tetapi kita bertitik tolak terhadap nas yang qat'i daripada Nabi SAW menyatakan tak boleh kita nak jual, tidak boleh untuk kita hadiahkan, apatah lagi kita nak bagi anugerah kepada mereka-mereka di kalangan non-Muslim sebagai kaedah untuk dakwah. Tidak dibenarkan sama sekali, kerana benda itu berlawanan terus dengan apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Maka perbahasan kita tuan-tuan pada petang ini bertitik tolak ialah bagaimana boleh iman yang ada menyebabkan mereka terus tinggalkan tabiat yang buruk tersebut. Maka jawapan yang diberikan oleh pengarang ialah kedudukan iman mereka ini adalah kedudukan iman yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, pengajaran dalam perbahasan kita pada petang ini, bagaimana kalau kita menerapkan dan juga menerap dan juga menanamkan konsep keimanan dalam diri kita. Datanglah apa-apa arahan dan juga larangan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam apa jua situasi, kita tidak akan menilai situasi tersebut mengikut perasaan dan sensitiviti. Sebaliknya kita akan melihat bagaimanakah pandangan iman yang akan menyatakan perkara tersebut, kamu menempah tiket masuk syurga ataupun neraka. Di sinilah pengarang nak menerapkan kepada kita bahawa seandainya manusia pada hari ini memiliki keimanan yang teguh, maka tidak menjadi satu masalah pun di dalam Islam untuk menyatakan bahawasanya ini adalah haram, ini adalah halal. Sebaliknya yang berlaku di dalam masyarakat dan juga dalam dunia kita pada hari ini, apabila agama mengatakan ini haram, ini halal, maka dipertikaikan kembali kenapa nak kata haram, kenapa nak kata halal, sedangkan ini adalah merupakan kebebasan yang perlu saya laksanakan, dan undang-undang negara menyatakan saya bebas ataupun saya berhak untuk menyatakan kebebasan. Maka di sini kita lihat bahawa bila pertentangan di antara undang-undang manusia dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala, manusia sendiri pening nak menentukan siapakah yang akan menang ataupun undang-undang manakah yang akan memenangi situasi tersebut. Maka undang-undang tersebut akan dinilai sebagai undang-undang yang terbaik oleh iman dengan mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan kita duduk Jabatan Agama Islam, mereka berdepan dengan kerenah semikian. Misalan kata menangkap orang yang minum arak, maka dilawan pula di mahkamah syariah, di mahkamah yang dinamakan mahkamah sivil. Sebab kerana mahkamah syariah kita tidak boleh menampung ataupun tidak boleh melebihi daripada perlembagaan dalam negara, misalan kata. Maka berarti di sini kita lihat yang menjadi isu di sini ialah bukan kepada penguatkuasa. Isu dia penguatkuasa ini sebagai penyampai daripada agama sahaja. Agama dah tetapkan, misalnya kata arak, judi, apa segala yang dinamakan larangan, tak boleh. Maka bila mana dah kata tak boleh, kita buat, kemudian kita lawan pula, maka benda ini adalah satu perkara yang menjadi malapetaka dalam agama. Maka sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penerapan iman ini perlu dimasukkan dalam jiwa seluruh masyarakat. Dan apabila bertembung di antara hak dan batil, di antara hak Allah Ta'ala dan juga hak manusia, maka dahulukanlah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala mengatakan la'allakum tuflihun, moga-moga kamu akan berjaya. Maka moga-moga Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita mengaji bahasa Arab, la'alla ini dia tidak sama dengan asa an yakun. La'alla ini dalam bahasa Arab bahawasanya dia adalah merupakan salah satu kaedah ataupun salah satu konsep yang mana satu pengharapan yang mustahil tidak boleh berlaku ataupun mustahil tak berlaku, ataupun kita katakan memang boleh berlaku. Tapi kalau at-tamanni, tamanna ni masuk kosong, angan kosong, yang mana dia berangan, dia berkhayal tanpa akan berlaku ataupun perkara tersebut boleh jadi mustahil.
Maka benda ini berbeza apabila Allah Ta'ala gunakan bahasa-bahasa ini dalam Al-Quran. Maka Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun, contohnya dalam masalah ataupun dalam ayat mengenai puasa. Dan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Ta'ala kata kamu boleh jadi orang bertakwa. Kecuali kamu boleh jadi orang bertakwa dengan syarat kamu ikut kriteria bila kamu duduk dalam Ramadan macam mana. Kamu boleh jadi orang yang berjaya dengan syarat kamu meninggalkan arak, judi, tenung nasib dan juga menyembah berhala. Maka la'alla yang Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran semuanya ada prasyarat dan juga kriteria. Contoh rujuklah dalam mana-mana ayat Al-Quran bila mana Allah Ta'ala kata la'allakum, itu adalah merupakan satu pengharapan yang akan kita perolehi, tetapi dengan syarat kamu kena faham ayat sebelum tu. Maka dalam puasa Allah Ta'ala kata kamu kena fardu, kamu kena berpuasa dengan sebenar-benarnya, seperti mana umat terdahulu yang telah difardukan. Dalam bab arak dan judi Allah Ta'ala kata kamu kena tinggalkan. Dalam bab yang lain Allah Ta'ala nyatakan kriteria-kriteria tersebut. Maka la'allakum ini penutup terhadap ayat tersebut, sama ada larangan ataupun suruhan. Maka ayat tersebut nak beritahu kalau kamu sempurnakan perkara tersebut, insya-Allah kamu akan perolehi apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah janjikan. Jadi sekadar itu saja untuk tuan-tuan pada malam ini, pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga perbincangan kita mengenai penerapan dan penguasaan iman ini dapat kita terapkan dari masa ke semasa, dan beramallah doa yang Nabi sebutkan bahawasanya hidupkanlah kita dengan iman, matikanlah kita dengan iman. Begitu juga dengan doa-doa yang boleh kita amalkan supaya kita hidup dalam keadaan sentiasa mempunyai peningkatan iman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arnal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan juga surah doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.